Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj yang dikarang oleh Imam Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya mana kata wa ghairu talaq. Okey. Katanya fa idzan qata'a damul haidhi wa mithluhu an-nifas li zamani imkanihi irtafa'a anha suqutus salah. Maka apabila terputus darah haid dan seumpama haid an-nifas, darah nifas, sama jugalah. Terputus ni maksudnya berhentilah. Darah kering dah. Li zamani imkanihi, pada zaman imkannya. Imkannya pada zahirnya imkanihi, imkani tuhur. Pada waktu mungkin suci. Yang mana anda cuba tengok dalam kitab-kitab yang lain, tidak ada kitab yang sebut secara jelas marji' dhamir bagi hi pada perkataan imkanihi. Tapi pada zahirnya adalah di zamani imkanihi, imkani tuhur. Sebagai contoh dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Khatib, dia sebut qauluhu li zamani imkanihi bi an kana ba'da mudhi 'adatiha, selepas daripada berlalu adat perempuan tersebut. Wahturiza bihi, sebenarnya perkataan ini nak jaga amma idzan qata'a qabla mudhi zamanil 'adah, nak jaga daripada suatu permasalahan yang iaitu permasalahan ini adalah apabila seorang perempuan darahnya berhenti sebelum daripada berlalu tempoh adat dia. Bi an kanat dhati taqattu'in, bahawa perempuan itu adalah perempuan yang keluar darah putus-putus. Ka an kana yanzilu yauman wa yanqati'u yauman, darah keluar sehari berhenti sehari. Maka fa innahu la i'tibara bih, maka sesungguhnya tidak diiktibar dengannya dengan hak yang turun sehari berhenti sehari, datang pula berhenti. Masa hak yang berhenti, hak yang berada di celah-celah datang tu tidak dikirakan dengannya, tidak dikirakan. Sama juga di dalam kitab Hawashi Asy-Syarwani, Hasyiah di atas Tuhfatul Muhtaj, perkataan qauluhu li zamani imkanihi ay bi an kana ba'da mudhi yaumin wa lailah, selepas daripada berlalu sehari semalam. Baik, sebab apabila berlalu sehari semalam, ketika tu barulah mungkin dia mengalami suci, sebab sehari semalam adalah sekurang-kurang haid. Baik, lepas tu dia mari pula la'allahu al-ihtiraz amma law inqata'a qabla faraghi 'adatiha wa dhannat 'audahu fala yajuzu laha as-shaum. Barangkali nak jaga tentang permasalahan sekiranya darah itu ataupun darah berhenti sebelum daripada selesai adat perempuan, wa dhannat 'audahu, dan perempuan itu menyangkakan kembali balik darah. Dia sangkaan kembali balik darah ni kerana pernah terjadi sebelum daripada ni darah berhenti dan kembali semula. Okey, boleh faham kan? Tetapi ini bukan pandangan Imam Nawawi.
Ini bukan pandangan Imam Nawawi. Maka fala yajuzu laha shaum, maka tidak harus baginya puasa. Jadi pada zahirnya di zamani imkani at-tuhur. Ya, zaman imkan at-tuhur adalah setelah daripada berlalunya sehari semalam darah haid. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah setelah daripada berlalu tempoh adat haid perempuan bagi perempuan hak yang keluar darah putu-putu, hak yang berlaku dah sebelum daripada ni. Baik. Itu li zamani imkani tuhur. Katanya apabila darah haid terputus sama juga darah nifas pada waktu mungkinnya, ketika tu irtafa'a anha suqutus salah, terangkat daripada perempuan itu gugur sembahyang. Gugur sembahyang terangkat, maksudnya tidak lagi gugur kewajipan sembahyang ke atasnya. Walam yahilla mimma haruma bihi qabla al-ghusli aw at-tayammumi ghairu as-shaum. Dan tidak halal daripada perkara yang haram dengan sebab haid sebelum daripada mandi dan sebelum daripada tayamum. Bagi orang yang tidak ada air ataupun tidak boleh guna air, kena tayamum. Tidak halal ghairu as-shaum, selain daripada puasa. Jadi perkara-perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid setelah darah haid berhenti sebelum daripada dia mandi ataupun tayamum, tidak halal selain daripada puasa. Puasa boleh dah nak puasa. Sebab dia puasa tu boleh dah ketika darah berhenti, li'anna tahrimahu bil haid, kerana sesungguhnya pengharamannya as-saum adalah bil haid, dengan sebab haid. Pengharaman puasa dengan sebab haid. Ketika darah putus, jadi bermakna perempuan itu telah mengalami suci. Dia pengharaman puasa bukanlah dengan sebab hadas, tapi dengan sebab haid. La bil hadas, bukanlah dengan sebab hadas besar. Jadi orang puang apabila darah berhenti, belum lagi mandi wajib, dia masih lagi dikirakan berhadas. Okay, boleh faham kan? Dia pengharaman puasa adakah dengan sebab haid ataupun dengan sebab hadas? Dengan sebab haid, bukan dengan sebab hadas. Buktinya orang yang mandi wajib lewat pada siang hari, pada malam, pada bulan Ramadan, dia bersetubuh pada malam hari, okey, dia berhadas. Tiba-tiba dia mandi wajib setelah daripada keluar fajar. Sah tak puasa dia? Sah. Sebab pengharaman puasa bukan dengan sebab hadas, pengharaman puasa dengan sebab haid. Jadi ketika haid telah berhenti, maka habis dah haid. Cuma lagi tinggal dia berhadas. Sebab itulah halal dia berpuasa. Sebab di anna tahrimahu bil haid la bil hadas. Mana dalil bahawasanya pengharaman puasa dengan sebab haid bukan dengan sebab hadas? Bidalili sihhatihi minal junub. Dengan dalil sahnya puasa minal junub, daripada orang yang berjunub. Betul tak? Rasulullah dalam hadis yang diriwayat daripada Aisyah, Ummu Salamah, Rasulullah berjunub pada malam hari dan Rasul mandi setelah daripada keluar fajar. Jadi dengan dalil sahnya puasa daripada orang yang berjunub. Jadi katanya li'anna tahrimahu bil haid la bil hadath, kerana sesungguhnya pengharaman puasa itu dengan sebab haid bukan dengan sebab hadath. Wa qad zal, dan sesungguhnya telah hilanglah ia kembali kepada al-haid. Pengharaman puasa dengan sebab haid. Okey, sekarang ni haid hilang ke tak lagi? Hilang dah. Kena baca gitu lah, kena faham boleh apa maksud wa qad zal. Padahal waw hadiyah. Qad zala jumlah hadiyah, sedangkan sesungguhnya telah hilang dah haid. Jadi pengharaman puasa adalah dengan sebab haid. Okey, sekarang ni hilang dah lagi haid. Hilang dah. Apabila hilang dah haid, maka tak ada lah pengharaman puasa. Okey, boleh faham tak? Itu maksud wa qad zala al-haid. Okey, tu yang tidak halal selain daripada puasa. Jadi maksud puasa halal. Wa ghairu talaq, dan selain daripada talaq. Jadi bermakna talaq halal dah. Boleh dah suami dia talak dia. Tidak lagi dinamakan sebagai talaq bid'i. Tidak lagi haram kepada suami dia cerai dia ketika darah haid berhenti, walaupun sebelum daripada dia mandi. Wa ghairu talaq, at-talaqi, baca lagu tu, wa ghairu talaqi mudhafun ilaih. Wa ghairu talaqi al-mazidi 'ala al-muharrar. Al-mazid na'a kepada at-talaq, sifat kepada at-talaq. At-talaq man'ud ataupun mausuf. Selain daripada talaq yang ditambah di atas kitab muharrar. Maksudnya dalam kitab muharrar tidak sebut pun perkataan talaq, tapi Imam Nawawi tambah perkataan talaq. Perhati molek ah. Baik, dia pergi pusing kat tu, pusing kat ni. Dia kata wa ghairu talaq al-mazidi 'ala al-muharrar. Benda pula. Perkataan at-talaq ditambahkan di atas kitab muharrar. Kan kitab Minhajul Talibin adalah ringkasan daripada kitab muharrar. Cuma
dalam beberapa tempat Imam Nawawi menambah apa yang tidak disebut oleh oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar. Jadi dalam bab ni antara benda yang tidak disebut oleh Imam Rafi'i adalah talaq. Maka Imam Nawawi tambah perkataan talaq. Itu maksud al-mazidi 'ala al-muharrar. Bab apa talaq boleh dah? Bab apa talaq halal dah? Halal dah talaq sebab benda li zawalil ma'na al-muqtadi lit-tahrim. Kerana hilang dah makna, maksud al-muqtadi yang menuntut bagi pengharaman. Jadi maksud yang menjadi faktor kepada pengharaman talak tak ada dah. Okey, boleh faham? Faktor yang menjadi pengharaman talak talak kepada perempuan yang haid tak ada dah. Apakah makna yang menuntut bagi pengharaman melakukan talak kepada perempuan yang haid? Wahwa iaitu al-ma'na al-muqtadi lit-tahrim. Maksud yang menjadi faktor bagi pengharaman talak perempuan yang haid adalah tatwilul iddah, memanjangkan iddah dia. Betul tak gitu? Jadi panjang dah iddah dia. Panjang iddah dia kalau dicerai dalam keadaan haid. Berbeza dengan diceraikan dalam keadaan suci. Jadi kalau diceraikan dalam keadaan suci, tidak panjang iddah dia. Faham tak lagi? Jelas tak lagi? Sebab apa haram cerai perempuan dalam keadaan haid? Kerana di sana ada larangan. Di sana ada benda? Ada larangan. Mana larangannya? Larangannya adalah ketika Abdullah bin Umar menceraikan isteri dia ketika isteri dia dalam keadaan haid. Maka Rasulullah suruh Sayyidina Umar yang menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah agar Abdullah bin Umar merujuk balik isteri dia. Setelah daripada rujuk, dia boleh cerai isteri dia ketika isteri dia suci ataupun ketika isteri dia mengandung. Baik. Yang pertama. Yang keduanya, Allah Ta'ala dalam Al-Quran suruh suami menceraikan isteri dia ketika isteri dia saat itu berada dalam tempoh suci. Fatalliquhunna li'iddatihin. Faham tak lagi? Tu yang tu kita bincang dah sebelum daripada ni. Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Apabila nak cerai isteri, maka mungkin kena cerai ketika isteri berada dalam tempoh iddahnya. Maksudnya ketika dia masuk dalam iddah, iaitu ketika ketika dia suci. Baik. Patu wa ghairu tuhri. Gitu baca wa ghairu tuhri wa huwa tatwilul iddah. Berhenti situ dulu. Berhenti situ. Okey, wa ghairu tuhri. Tidak halal sebelum daripada mandi selain daripada puasa. Maksudnya puasa halal. Dan selain daripada tolak, maksudnya tolak halal. Dan selain daripada bersuci, maksudnya bersuci halal dah lah. Tidak ya? Boleh tak nak bersuci? Okey, antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid adalah bersuci dengan niat ibadah kerana ada tala'ub. Ingat tak? Ada kerana bermain-main. Baik, tapi kalau bersuci yang dimaksudkan untuk tangzif, untuk membersihkan tubuh, itu tak ada masalah. Ingat tak kita bincang lepas? Jadi ketika darah berhenti dah, haram tak dia bersuci? Bukan haram, bukan wajib ketika dia nak mengerjakan sembahyang. Fa'innaha, maka sesungguhnya perempuan ma'muratun bihi, diperintah, disuruh bihi bituhur. Okey, jelaskan. Dan wa ghairu as-salati, sama juga ghairu ataf pada ghairu saum. Jadi tidak halal selain daripada puasa, jadi puasa halal. Tidak halal selain daripada talak, jadi bermakna suami dia boleh dah talak. Tidak halal selain daripada bersuci, bermakna bersuci boleh dah. Faham tak lagi? Bersuci makna boleh dah. Dan tidak halal juga selain daripada sembahyang al-maktubati, sembahyang fardu. Jadi bermakna sembahyang fardu boleh dah. Mana pula sembahyang fardu boleh? Nanti tak habis lagi. Idza faqadati at-tahurain. Apabila tidak ada ia. At-tahurain, dua alat pembersih. Dua alat penyuci. Air dan tanah. Faham? Jadi sekarang ni boleh tak dia semayang? Apabila darah berhenti sebelum daripada dia mandi. Tak boleh dia semayang. Dia kena mandi dulu. Okey, nak mandi kena guna air. Air tak ada. Kena tayamum. Faham? Lepas tu tanah tak ada. Tak ada air, tak ada tanah tu dinamakan sebagai benda faqidah
at-tahurain. Faham tak lagi? Perempuan yang tidak mempunyai dua alat penyuci. Dah wajib tak dia sembahyang? Wajib dia sembahyang untuk menghormati waktu. Okey je lah. Itu maksud dia. Jadi bermakna ada 4 perkara. Hak yang dihalalkan kepada dia sebelum daripada mandi wajib dan sebelum daripada tayamum, setelah daripada darah haid berhenti ataupun darah nifas berhenti. Yang pertamanya adalah puasa. Boleh dah. Bukan wajib dia kena puasa pada bulan Ramadan. Yang keduanya adalah boleh tak tok lelaki dia cerai dia. Tidak lagi dinamakan talaq bid'i. Yang ketiganya adalah boleh dah dia nak bersuci, mengangkat hadas. Yang keempatnya boleh dah dia nak sembahyang sekiranya dia tidak mempunyai air dan tanah. Okey, jelas tak? Itu maksud dia. Sebenarnya kitab ni, pengajian kitab, khususnya kitab Turas lah, dia ada, kalau cakap kita lah, tak tahulah perasaan orang mungkin berbeza. Tetapi orang yang baca kitab Turas, dia akan faham. Ada sebenarnya rahsia. Ada kemanisan sebenarnya baca kitab Turas sebenarnya. Mungkin keikhlasan daripada pengarang dia. Begitu. Baik. Wa ma 'ada dhalika min al-muharramati fa huwa baqin ila an tathura bima'in au tayammumin. Dan barang yang selain daripada demikian itu. Jadi perkara-perkara yang diharamkan kepada perempuan yang selain daripada demikian itu. Okey, kita terjemahkan ma 'ada dhalik, perkara yang selain daripada demikian itu. Apakah perkara yang selain daripada demikian itu? Minal muharramat, daripada perkara-perkara yang diharamkan. Jadi minal muharramat min lil bayan, nak bayang kepada ma isim mausul. Isim mausul kan dia menunjuk di atas umum kan, dia min siyaghil umum kan. Maka datangkan min lil bayan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan ma itu. Okey, min lil bayan, nak menjelaskan ma. Apakah selain daripada demikian itu? Minal muharramat, daripada perkara-perkara yang diharam. Maksudnya perkara-perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid, yang selain daripada demikian itu, selain daripada puasa, selain daripada talak, selain daripada bersuci, selain daripada sembahyang fardu bagi orang yang tidak mempunyai dua alat penyuci saat ni itu, fahuwa baqin, maka iaitu baqin, kekal ia, ila an tathura, hingga kepada suci perempuan tersebut, ataupun kepada bersuci perempuan tersebut, bima'in dengan air, au tayammumin, ataupun dengan tayammum. Bima'in au tayammum. Faham? Hak lain kekal, haram sehingga perempuan tu suci. Termasuklah benda sembahyang ketika ada air. Termasuklah berhenti dalam masjid. Faham lagi? Termasuklah membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Lepas tu istimta' bima bainas surrati, ataupun mubasyarah bima bainas surrati war rukbah. Itu semuanya selepas daripada mandi ataupun selepas daripada tayamum. Okey, boleh faham kan? Lepas tu nak hurah sesa. Alasan dia sebab dia. Amma ma 'ada istimta', adapun perkara yang selain daripada istimta'. Dia guna perkataan istimta' pula. Baru ni dia guna perkataan dia. Mubasyarah. Adapun hak yang selain daripada istimta', mengambil kenikmatan antara pusat dengan lutut. Selain daripada tu benda hak yang selain daripada tu. Benda hak yang selain daripada tu, semayang. Lepas tu berhenti di dalam masjid. Lepas tu membaca Al-Quran. Lepas tu menyentuh Al-Quran. Lepas tu menanggung Al-Quran. Sebab dia fa li'annal man'a minhu, kerana sesungguhnya halangan daripadanya ma'ada istimta' innama huwa li ajlil hadath. Sesungguhnya ia adalah kerana hadath. Faham? Halangan tu kerana benda? Kerana hadath. Wal hadathu baqin. Padahal hadath, sedangkan hadath masih lagi berbaki. Sebab dia tiap mandi wajib lagi kan? Tidak bertayamum. Jadi apabila hadath masih lagi berbaki, maka setiap perkara yang dilarang kerana hadath tidak boleh buat. Wa amma al-istimta', adapun al-istimta'. Sebab benda istimta' tak boleh. Fadi qawlihi, ni dipanggil benda, ni nak bagi dalil ataupun alasan ataupun sandaran. Adapun al-istimta' masih lagi tak boleh selepas daripada darah berhenti, sebelum daripada mandi, sebelum daripada tayamum. Fadi qawlihi, maka kerana firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala,
ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. Maksudnya, dan jangan kamu menghampiri, dan jangan menghampiri oleh kamu hunna, mereka itu perempuan, jangan kamu menghampiri mereka itu perempuan yang haid, hatta yatahurn, sehingga suci mereka itu. Baik. Okey, boleh faham? Sehingga suci. Sehingga mereka itu suci. Suci daripada hadas. Bukan hanya setakat darah haid berhenti, bahkan mesti kena suci daripada hadas. Katanya, وَقَدْ قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ فِي السَّبْعِ. Dan sesungguhnya dibaca firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, dibaca bitashdid dengan tashdid, wattakhfif dan takhfif. Takhfif ni lawan dia tashdid. Tashdid jelaslah, takhfif tidak bertashdid. Maksudnya ada bacaan wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Ni bacaan jumhur. Ni bacaan jumhur al-qurra. Jumhur al-qurra baca wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Okey, itu dipanggil dia bitakhfif, baca dengan takhfif. Tidak ada tasydid. Hak tasydid lagu mana? Wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Baca gitu, yatahharn. Baik. Bacaan yatahharna adalah bacaan sebahagian daripada ulama qurra. Tak silap ingat bacaan Hamzah dan Al-Kisai. Tak silap ingat bacaan Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Boleh rujuk balik. Baik. Boleh rujuk balik. Yang mana baca tasydid dengan takhfif fi sab'i. Fi sab'i maksudnya pada bacaan yang 7. Pada bacaan yang 7. Di sana ada qurra hak yang 7. Di sana ada qurra yang 7. Baik. Katanya amma qira'atut tasydid. Adapun qira'at tasydid fa sarihatun fi ma dzukir. Maka jelas, nyata pada perkara hak yang telah disebut. Maksud dia nyata, wala taqrabuhunna hatta yatahharn. Okey, kalau baca gitu jelaslah maksud yatahharn adalah mesti setelah daripada mandi. Okey, boleh faham? Setelah daripada mandi. Setelah daripada mandi. Wa amma takhfif, adapun kalau bacaan takhfif tidak tasydid mana? Hak ni, hak yang kita baca ni bacaan jumhur. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Kalau baca takhfif, fa in kana al-muradu bihi aidan al-ightisal kama qala Ibn Abbas wa jama'atun liqarinati qawlihi fa idza tatahharna fawadihun. Adapun takhfif kalau sekiranya maksud dengannya dengan yathurna, hak yang baca dengan takhfif tu aidan juga adalah al-ightisal mandi. Kama qala Ibn Abbas, seperti apa yang telah berkata oleh Imam Ibn Abbas, sahabat Rasulullah, wa jama'ah, dan sekumpulan daripada ulama. Sebab dia liqarinati, kerana qarinah, kerana dalilnya qaulihi ta'ala fa idza tatahharna, apabila mereka itu bersuci, maka fawadihun, maka jelaslah. Tapi wa in kana al-muradu bihi inqita'ul haid, maka jika adalah maksud dengannya terputus haid, maksud dengan hatta yathur adalah terputus haid, faqad dzakara ba'dahu, maka sesungguhnya telah menyebutlah ia Allah Ta'ala ba'dahu, setelah daripada hatta yathur, syartan akhar, akan syarat yang lain. Wahwa, dan iaitu syarat yang lain adalah qauluhu Ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, fa idza tatahharna, maka apabila bersuci mereka itu. Maka fawadihun, jawab bagi inkana, maka jelas juga. Wa in kana al-muradu bihi inqita'ul haid, dan maksud jika adalah maksud dengannya dengan hatta yathurn, kita dia dua kali kan, kita ana silap ni. Faqad dzakara ba'dahu syartan akhara, baca dah kan, wa huwa qauluhu ta'ala fa idza tatahharna, betul tak gitu? Lepas tu lepas daripada tu dia fala budda minhuma ma'an. Kita ana silap. Kita ana dua kali wa in kana al-murad. Silap. Kita ni ditahqiqkan dah ni.
Dan cetakan Darul Faihat dengan Darul Manhal. Pentahqiq dia adalah Abdul Razak. Tapi silap juga nanti kejap nak baiki kejap. Silap. Nanti kita ulas sekali lagi ya. Fala budda minhuma ma'an, maka mesti daripada keduanya, daripada berhenti darah dan mandi ma'an bersama. Okey, gini. Anda buat kesimpulan untuk kita faham permasalahan ni. Sekarang ni kita kena sebut beberapa kaedah. Cuma anda sebut secara ringkas saja. Sekarang ni kita ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Baik. Jadi Allah Taala kata ni, wala taqrabuhun, jangan kamu wahai lelaki menghampiri mereka itu perempuan hatta yathhurn, sehingga suci mereka itu. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka itu suci dah. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka hendaklah mendatangi akan mereka itu daripada tempat yang Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu. Maksudnya boleh dah istimta', boleh dah mubasyarah, boleh dah bersetubuh. Okey, jelas kan? Cuma perhati molek. Di sana ada qiraat, yang mana dalam qiraat sab'ah, qiraat 7 ada baca wala taqrabuhunna hatta yattahharna. Okey, boleh faham? Jadi perkataan yathurna ia lain daripada perkataan yattahharna. Mana banyak mana huruf yathurna. Okey, nun pada yathurna tu dipanggil nun niswah. Perhati molek, nun dia nun niswah. Nun niswah adalah kalimah yang lain. Perhati molek yattahharna satu, yathurna. Kalau yattahharna ya tasydid. Tasydid ta. Lepas tu tasydid ha ra. Ada lagi berapa huruf ah? 6. Kalau yathurna ya ta ha ra, berapa huruf? 4. Kita dalam kaedah menyebut ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan binaan, penambahan huruf menunjuk di atas penambahan makna. Okey, boleh faham? Jadi bermakna kalau kata hatta yattahharna, bukan hanya suci daripada haid, bukan lebih daripada tu lagi. Benda mandi. Jadi kalau bacaan yattahharna jelas. Maksud yattahharna adalah benda mandi. Faham? Mung jangan menghampiri isteri mung melainkan sehingga mereka itu betul-betul suci. Maksudnya mereka itu darah berhenti dan dia mandi dah. Jelas. Ayat ni dijadikan sandaran kepada tidak boleh istimta' mubasyarah bersetubuh dengan perempuan sebelum dari perempuan mandi. Sebab Allah Ta'ala kata yattahharna dalam satu qiraat. Okey, boleh faham? Okey, atas qiraat jumhur. Qiraat jumhur maksudnya qiraat majoriti ulama. Qiraat dia qiraat kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama pula, kebanyakan qurra. Dan qiraat ni yang kita baca. Mana? Wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Faham? Mu jangan menghampiri perempuan sehingga mereka itu suci. Jadi yathhurn, suci ni maksud dia benda berlaku khilaf. Mengikut pandangan Abdullah bin Abbas. Begitu juga pandangan sebahagian ataupun sekumpulan ulama, perkataan yathhurn maksud dia adalah suci dengan maksud adalah setelah daripada mandi. Okey. Jadi atas penafsiran Abdullah bin Abbas jelas tak? Jelas. Halalnya bersetubuh dan istimta' setelah daripada mandi. Jelas tak ya? Tapi di sana ada sebahagian ulama mengatakan yathhurn bukan makna mandi, bukan yathhurn sehingga mereka itu suci daripada haid, maksudnya darah berhenti. Okey, boleh faham?
Jadi sehingga darah berhenti. Okey, kalau kita ambil pandangan hak yang menafsirkan yathurn sehingga darah berhenti, maka fa idza tatahharna, maka apabila mereka itu suci, itu adalah syarat yang kedua. Okey, boleh faham? Syarat yang pertama mesti kena benda darah berhenti, syarat yang kedua mesti kena mandi. Sebab Allah Taala kata ni fa idza tatahharna, apabila mereka itu telah bersuci. Faham? Itu maksud dia. Okey, boleh? Itu maksud dia. Faidah. Ai hadhihi faidah. Ini adalah suatu faidah. Hakal Ghazali anna al-wata'a qabla al-ghusl yurithu al-judhama fil walad. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Telah menghikayat oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menghikayat, menceritakan. Jadi apa hak yang diceritakan oleh ulama? Baik. Kalau ada sandaran daripada Quran dan hadis ataupun sandaran melalui kajian yang diterima, maka boleh kita terima. Tetapi kalaulah tidak ada sandaran daripada Quran, daripada hadis yang sahih, dan tidak ada sandaran daripada kajian, maka boleh kita terima dan boleh kita tidak terima. Faham? Adakah kalau kita tidak percaya benda ni sampai ke rasa akidah? Tidak. Tidak termasuk dalam rukun iman. Faham? Cuma kena mengambil langkah berhati-hati. Benda kata Imam Ghazali. Hakal Ghazali telah menghikayat oleh Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, anna al-wata'a qabla al-ghusli yurithul juzam. Wati sebelum daripada mandi mewarisi akan juzam. Penyakit juzam. Na'udzubillahi min dzalik. Penyakit juzam fil walad pada anak. Faham? Baik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Okey, faslun fil istihadati wa hukmiha. Ini suatu fasal pada menyatakan istihadah dan hukumnya. Ni bab Dr. Syamsiah kata benar ustaz, ada kemanisan bila baca kitab turath. Ya. Sebenarnya memang ada kemanisan, ada ruh sebenarnya. Man lam yadhuq lam yadri. Sesiapa yang tidak rasa dia tidak tahu. Dan kemungkinan keikhlasan daripada dan pastilah keikhlasan daripada pengarang, daripada pengarang dia. Baik. Faslun fil istihadati wa hukmiha. Jazakumullahu khairah. Buat doktor. Jazakumullahu khairah. Faslun fil istihadati wa hukmiha. Fasal pada menjelaskan istihadah dan hukum istihadah. Ini kita masuk dalam perbahasan baru. Thumma, kemudian, lamma faragha, tak kala selesailah ia, kembali kepada musannif Imam Nawawi, min ahkamil haid, daripada hukum hakam haid. Selesai dah daripada perbincangan hukum hakam haid. Hukum hakam haid tu adalah tu perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Setelah daripada darah berhenti, apakah hak yang halal? Itu termasuk dalam hukum hakam haid. Selesai dah. Syara'a. Syara'a ni anak kabar dah. Syara'a ni dipanggil fa'il syuru'. Fa'il syuru'. Dengan makna mula. Mula dah. Syara'a dipanggil fa'il syuru'. Dia beramal seperti kana. Cuma khabar dia mesti fa'il mudhari'. Khabar dia dihadaf di sini. Syara'a ay syara'a yatakallamu fi bayanil istihadati. Mulalah masuk ya. Mulalah masuk fi bayani, bercakap, berbincang untuk menjelaskan istihadah wa hukmiha, dan hukumnya istihadah. Faqal, ataf pada syara'a. Maka kata Imam Nawawi, wal istihadatu, dan istihadah. Wal istihadatu mubtada. Wa qad taqaddama ta'rifuha, dan sesungguhnya telah lepas dah oleh ta'rifnya, definisinya istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu keluar pada waktu nifas. Darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu nifas adalah darah istihadah. Lepas dah definisi dia. Katanya wayati fiha mazidu bayan, dan akan datang fiha fil istihadah mazidu bayan, penjelasan yang lebih lah. Mazid lebih, bayan penjelasan. Nanti akan datanglah penjelasan yang lebih berkenaan dengan istihadah. Okey. Fa in qila qawluhu hadathun daim. Hak ni dia nak huraf bab lain. Kita nak faham, kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi.
Imam Nawawi kata wal istihadatu hadathun daim. Istihadah adalah hadas yang berkekalang. Jadi perkataan Imam Nawawi kata istihadah ni hadas yang berkekalang, ia menimbulkan kemuskilan, menimbulkan sedikit kemuskilan. Mana? Dah hadas istihadah adalah hadas yang berkekalang. Jadi bermakna orang yang tubik air kecing sokmo tu hadas berkekalang tak? Hadas berkekalang tak? Hadas berkekalang. Jadi bermakna istihadah juga ah. Sebab Imam Nawawi kata istihadah adalah hadas yang berkekalang. Faham tak lagi yang? Orang yang salisul baul, tubik air kecing sokmo, hadas berkekalang tu kan? Hadas berterusang, tubik hadas sokmo. Orang yang kata salisu ar-rih, tubik angin sokmo. Tubik. Dah habis angin dia. Contoh. Jadi bermakna istihadah tu. Sebab dia kata istihadah adalah hadas berkekalang. Faham? Sebab Imam Nawawi katakan Imam Nawawi rahimahullah kata wal istihadatu hadathun daim. Istihadah adalah hadas yang berkekalang. Jadi setiap hadas yang berkekalang adalah istihadah. Gitu lah. Jadi di sini ada sedikit kemuskilan kan? Maka Khatib Asy-Syirbini cuba menjawab kemuskilan tersebut. Nampak lagi yang? Fa in qil, maka jika dikatakan. Jadi kalau ada orang katalah pada nak mengiktiradkan, nak mengkritik terhadap ibarat Imam Nawawi. Fa in qil, maka jika dikatakan pada pertanyaan, dikatakan pada pertanyaan, jika orang tanya, cakap kita, qauluhu hadathun daimun laisa haddan listihadah. Perkataan Imam Nawawi hadathun daim, perkataan Imam Nawawi itu hadathun daim, bukanlah ia haddan. Had ni ta'rif listihadah bagi istihadah. Itu bukan ta'rif istihadah. Faham tak lagi? Perkataan wal istihadatu hadathun daim bukanlah ta'rif istihadah. Wa illa, dan jika tidak, benda kita kata bukan ta'rif istihadah. Jika tidak begitu, maksudnya kalau kita kata hadathun daim ta'rif kepada istihadah. Faham tak lagi? Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak, kalau kita tak kata gitu, tadi kan kita kata hadathun daim bukanlah ta'rif bagi istihadah. Kalau tidak begitu, tadi pagi nafyun nafi itsbatun. Dua kali nafi. Jika tidak kita kata hadathun daim adalah bukan ta'rif istihadah, maksudnya kalau kita kata ia adalah ta'rif istihadah. Okey, boleh faham? Jadi wa illa wa illam naqul dhalik, kalau kita nak kata gitu, fala yasihu, maka tidak sah. Dia takdir lagu itulah. Sebab benda tidak sah kerana lazimu ataupun lazima kaunu salasil bauli istihadatan. Istihadatan. Khabar bagi kaun. Kalau kita nak kata gitu tak sah. Sebab benda kalau kita kata gitu tak sah. Kalau kita nak kata benda hadas daim bukanlah ta'rif kepada istihadah. Kalau kita nak kata gitu tak sah, tak betul. Sebab benda tak betul? Sebab lazim keadaan salisil baul ataupun salasil baul adalah istihadah. Kalau kita kata hadas daim tu adalah ta'rif istihadah, maka bermaknanya benda salasul baul, berterusang air kecing, juga istihadah. Sebab salasul baul adalah hadathun daim. Jelas tak Fandi? Okey, habis. Walaysa kadhalik, sedangkan bukan begitu. Benda salasul baul bukannya istihadah. Wa innama huwa bayanul li hukmiha, dan sesungguhnya ia, perkataan hadathun daim adalah bayanul li hukmiha, menjelaskan bagi hukum istihadah al-ijmali, hukum yang umum lah. Sebab bukan nak datangkan takrif, nak jelaskan hukum yang umum. Jadi hukum istihadah adalah hukum hadath daim. Gitu. Ay hukmud damil khariji. Maksud dia begini. Hukmud damil khariji bisifatil madhkurati hukmul hadathid daim. Hukum darah yang keluar dengan sifat tersebut, darah keluar sokmo tu, adalah hukum hadath yang daim. Okey, jelas tak? Jelas ha? Habis. Wa qawluhu, dan perkataannya. Perkataan Imam Nawawi. Ni kita kena baca luar dululah. Kena baca matang dulu. Wal istihadatu hadathun daim kasalas. Istihadah adalah hadas yang berkekalang seperti salas. Seperti benda salas. Benda salas?
kencing berterusan. Dia kalau salis, orang yang kencing keluar sokmo. Salas, kencing berterusan. Air kencing tubik sokmo. Jadi wa qawluhu kasalas, perkataan Imam Nawawi seperti salas, bifathil lam, baca dengan fathah lam. Jangan baca dengan kasrah lam sebab salis adalah wasaf. Faham? Salis adalah wasaf. Manakala salas adalah masdar. Bifathil lam, baca dengan fathah lam. Ai salasal baul, ataupun salasil baul, berterusan air kencing. Wal madhi, berterusan keluar madhi. Wal ghaid, tahi. Wal rih, angin. Baik. Itu maksud kepada kasalas. Qauluhu saat ni tu, qauluhu huwa, iaitu qauluhu kasalas tu adalah litashbih. Untuk tashbih, la litamthil. Bukan untuk tamthil. Faham? Litashbih bukan untuk tamthil. Maksudnya untuk menyamakan salas dengan istihadah. Bukan untuk buat contoh. Okey, boleh faham? Daripada fa'in qawluhu hadathun daim laisa semua sekali ni, hak ni adalah qila. Jika orang kata gitu. Nak jawab mana? Jelas tak lagi yang? Dia nak jawab lagi Khatib Syarbini nak jawab lagi. Awak mari persoalan yang diajukan oleh orang. Kalau orang kata gitu nak jawab mana? Uji bah. Dijawabkan. Dijawab daripada perkataan tersebut. Bi'adami luzumi ma dhukira bi'annahu innama hakama 'ala al-istihadati bi'annaha hadathun daim. Dijawabkan dengan tidak lazim perkara yang tersebut. Tak lazim. Tak lazim apabila kata istihadah tu hadath daim, maka bermakna salasul baul juga termasuk dalam istihadah. Tak lazim gitu. Sebab benda tak lazim gitu? Li'annahu, kerana sesungguhnya Imam Nawawi innama hakama 'ala al-istihadati, sesungguhnya telah menghukumlah dia. Dia telah meletakkan hukum di atas istihadah bi'annaha, dengan bahawasanya istihadah adalah hadath daim. Dia bukan dia perkataan al-istihadah hadathun daim bukan semata-mata nak datangkan ta'rif, tetapi nak dia gini. Dia panggil kadang-kadang, perhati molek kadang-kadang dia ta'rif, ada ta'rif bil haddi dan ada ta'rif bil hukmi. Itu perbincangan dalam bab ta'rif dan bab definisi. Ada ta'rif bil misal, dengan contoh. Okey. Jadi ala kulli hal, Imam Nawawi bukan nak mendefinisikan istihadah, tetapi nak menghukumkan istihadah itu sendiri. Istihadah ni hadath daim. Hadath daim adalah hukum kepada istihadah. Okey, boleh faham? Wala yalzamu min dhalika anna salasal bauli wa nahwahu istihadatun, dan tidak lazim daripada demikian itu bahawasanya salasul baul dan seumpama salasul baul, contoh salasul ghaid sebagai contoh, adalah istihadah. Tak lazim begitu. Okey, habis. Wa qawluhu, dan perkataan Imam Nawawi kasalas mithal lil hadathid daim. Bukan mesti litashbih. Nak tamthil pun tak apa. Jadi bermakna Khatib Asy-Syarbini kata kan? Khatib Asy-Syarbini kata kaf pada kasalas. Dia nak bincang bab kaf. Bukan hanya boleh kita guna litashbih, tamthil pun boleh. Contoh pun tak apa. Tapi jangan contoh kepada istihadah, tapi contoh kepada benda. Contoh kepada hadath. Contoh hadath daim adalah kasalas. Faham tak lagi? Jadi pendek kata, kaf pada kasalas boleh kita guna kaf litashbih dan boleh kita guna kaf litamthil. Sebab tu kata mithalun lil hadathi ad-daim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam kita bertaamul dengan kitab turath. Dia kitab lama ni kadang-kadang tepat tu payah, kadang-kadang tepat mudah, kadang-kadang perbincangan saat itu adalah fakul ibarah, merungkaikan ibarat, kadang-kadang bab i'rab, kadang-kadang bab tasrif, kadang-kadang bab lughah. Ia bincang sese. Kadang-kadang bab penggunaan maksud kepada kalimah, makna kepada kalimah. Sebelum daripada dia hurai maksud kepada ayat tu, dia nak hurai maksud setiap kalimah. Penggunaan kalimah ni guna benda. Okey, boleh faham kan? Okey, habis. Tak apalah. Seterusnya katanya fala tamna'us sawma was-salah
maka tidak menghalanglah ia kembali kepada al-istihadah. Istihadah dia tidak menghalang as-sauma was-salah, puasa dan sembahyang. Maksud dia tidak menghalang, tidak gugur kewajipan puasa dan tidak gugur kewajipan sembahyang. Wa ghairahuma, dan selain daripada puasa dan sembahyang, bukan hanya puasa dan sembahyang saja. Imam Nawawi dalam kitab Minhaj dia kata fala tamna'us sauma was-salah. Istihadah dia tidak menggugurkan, tidak menghalang puasa dan sembahyang. Adakah puasa dan sembahyang saja tidak terhalang? Maka perkara yang lain tak juga. Sebab itulah Khatib Asy-Syirbini kata wa ghairahuma, dan selain daripada puasa dan sembahyang pun tidak gugur juga. Tidak dihalang juga oleh istihadah. Apakah ghairuhuma? Bayang bagi ghairuhuma, selain daripada keduanya, mimma yamna'uhul haid, daripada perkara ataupun iaitu perkara yang menghalang dia akan mat oleh haid. Di sana ada perkara yang dihalang apabila terjadi haid. Maka apabila terjadi istihadah, setiap perkara yang terhalang dengan sebab haid tidak terhalang dengan sebab istihadah. Maksudnya istihadah dia tidak sama dengan haid. Faham tak lagi? Dia tidak sama dengan haid. Istihadah, perempuan yang mengalami istihadah, dia mengambil hukum perempuan suci. Okey, jelas kan? Kasairil ahdathi, seperti hadas-hadas yang lain. Kabaqil ahdath, seperti hadas-hadas yang lain. Maksud dia seperti hadas yang lain. Seorang yang kan istihadah kan hadas. Betul tak? Istihadah hadas. Hadas istihadah. Sebab dia kata hadas daim. Seorang perempuan yang kencing. Seorang perempuan yang kentut sebagai contoh. Maka adakah perkara tersebut menghalang dia sembahyang, menghalang dia puasa? Tidak. Tapi kena ambil wuduk dululah. Itu maksud kasairil ahdath. Sebab dia tidak menghalang, tu dipanggil illah pada la tamna. Sebab dia tidak menghalang, sebab dia istihadah tidak menghalang puasa, tidak menghalang sembahyang, li darurah, kerana darurah. Baik, kerana darurah. Maksud dia darurah, benda tu tidak dapat nak dielakkan. Dapat tahan darah tersebut. Tak. Yang pertama, yang keduanya adalah wali amrihi, kerana suruhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah memerintah, Rasulullah menyuruh Hamnah binti Jahsh, seorang sahabiat Rasulullah yang mengalami istihadah, bihima, dengan keduanya puasa dan sembahyang. Sebab Rasulullah suruh Hamnah ketika dia datang istihadah, Rasulullah suruh dia puasa dan sembahyang. Wa kanat, dan adalah ia Hamnah mustahadatan, orang perempuan yang keluar darah istihadah. Mustahadah isim fa'il, perempuan yang keluar darah istihadah. Kama sahahu Tirmidzi, seperti barang, yakni seperti hadis yang sahahu, yang telah menilai sahih akan dia oleh Imam Tirmidzi. Seperti barang, yakni seperti hadis sahaha, yang telah menilai sahih akan ma at-Tirmidzi, oleh Imam Tirmidzi. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, seorang ulama hadis. Ulama hadis menilai hadis Hamnah ini sebagai hadis sahih. Jadi Rasulullah menyuruh, memerintahkan kepada Hamnah supaya sembahyang dan puasa. Ini menunjuk bahawasanya istihadah dia tidak menghalang sembahyang dan puasa. Okey. Thumma syara'a fi bayani hukmiha at-tafsili faqal. Kemudian syara'a, masuklah ia al-musannif Imam Nawawi fi bayani hukmiha, pada menjelaskan hukumnya al-istihadah at-tafsili, hukum yang dinisbahkan kepada tafsil, perincian. Tadi kan ijmali kan, nak jelas secara terperinci pula. Tadi hukum secara ijmal, istihadah tu hadas daim, tu ijmal, maka tidak menghalang sembahyang dan puasa, tu ijmal. Ni hak tafsili pula. Faqal, maka berkata Imam Nawawi, fataghsilul mustahadatu farjaha, maka membasuh oleh mustahadah akan faraknya. Dia kena basuhlah kemaluan dia, sebab kemaluan dia ada darah. Dia nak taklilkan adam, darah yang telah ada, dia kena basuh dulu. Darah yang akan keluar tu biar dimaafkan. Darah yang telah keluar kena basuh dulu. Darah yang akan keluar, hak tu dimaafkan untuk dia. Sebab fataghsilul mustahadatu farja, dia kena basuh kemaluan dia. Basuh kemaluan bila? Qabla al-wudu, sebelum daripada wudu. Awit tayammum, ataupun tayammum bagi orang yang
tidak ada air untuk berwudu ataupun tidak boleh guna air. Jadi kena basuh dulu. Hak yang kata awit tayammum in kanat tatayammam, jika adalah dia saat itu bertayamum. Kalau dia nak bertayamum, dia selepas daripada tayamum, sebelum daripada tayamum dia kena basuh dulu. Jelas tak? Jelas okey. Wa ba'da dhalika, dan selepas daripada basuh, selepas daripada demikian itu al-ghusl ataupun al-ghasl, ataupun selepas daripada basuh, ta'asibuh, mengikatlah ia perempuan al-mustahadah kembali kepada farjah, ikat faraknya. Cakap kita bukan ikat, baluk. Kita letak ikat, baluk. Dia kena baluk farak dia. Ta'asibu bi fathi ta. Baca dengan fathah ta. Ta. Wa iskanil ain, dan matikan ain. Ta'asibu. Wa takhfifis sad, dan baca dengan takhfif sad, tidak bertasydid. Ta'asibu. Bukan baca wa tu'assibu. Faham tak dia? Ini nak khabar baca thulathi mujarrad. Jangan baca thulathi mazid. Kalau asaba yu'assibu. Ni ta'asibu baca dengan asaba ya'asibu. Okey, boleh faham tu? Baik. Nak jumpa pergi kitab? Nak jumpa pergi kitab? Ke tak ada? Ada lebih. Okey. Wa takhfifis sad al-maksurati, yang dikasrahkan, sa yang dikasrahkan, ta'si, sa yang dikasrahkan. Ba tu tak apalah, sebab ba tu huruf akhir mu'rab kan. Dah tak ada amil rafa', tidak ada amil jazam, maka tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, maka kena rafa' lah. Tajarrud daripada an-nawasib wal jawazim kena rafa' lah, fi'il mudhari', kena baca ta'sibu. Ini anal masyhur, di atas pandangan yang masyhur, ataupun di atas riwayat yang masyhur begitu. Di atas riwayat, di atas hak yang masyhur begitu. Hak yang masyhur bacaan begitu. Wa ba'da dhalika ta'sibuh. Lagu mana ta'sibuh? Bi an tashudda, dengan bahawa mengikatlah ia al-mustahadah ba'da ghaslihi, selepas daripada basuhnya faraknya, bi khirqatin, dengan secebis kain, khirqah, sepotong kain, mashquqati tarafain, yang dibelahkan dua taraf. Okey, kain kan, kita sehelai kain. Contoh ni kain. Sehelai ni khirqah. Lepas tu mashquqah, dibelahkan dua taraf. Ni satu taraf, ni satu taraf. Hak ni belah, hak ni belah. Faham tak? Tak ada kain tu. Kain tak ada. Cik tengok kertas ada tu, atas tu. Biar api budak tu. Dah kita nak faham ni, bukan mesti buat cara dia. Kita nak faham yang dia ajar. Cara zaman kita, tak payah dah zaman kita. Faham? Spender tak ada, Shopee. Okey, tengok. Okey. Ni khirqah, katakanlah ni khirqah. Lepas tu, ni satu taraf, ni satu taraf. Mashquqatut tarafain. Okey. Belah sini. Belah sini. Okey, boleh faham? Belah. Lepas tu, buat lagu mana? Tukhriju ahadahuma, dia mengeluarkan salah satu daripada tarafain. Ni. Mengeluarkan min amamiha, daripada hadapannya. Ni letak bahagian depan. Faham? Lepas tu, wal akhara ataf pada ahadahuma. Dia mengeluarkan hak yang satu lagi min khalfiyah, daripada belakang. Okey, dia belah dulu. Lepas tu satu taraf depan, satu taraf belakang. Faham? Bahagian depan, bahagian belakang. Lepas tu wa tarbituha, dan dia tambak kedua-duanya. Bi khirqatin, dengan khirqah, dengan kain, tashudduha, yang dia ikat kain tersebut ala wasatiha, di tengah dia. Ni ikat tengah. Ketikah, kain tu seperti tikah. Tikah ni adalah seperti tali pinggang. Maksudnya diikat pula, diikat satu kain di pinggang. Lepas tu hak kain ni, hak yang letak depan, diikat situ. Hak ni kan iwak dua gitu kan, ikat. Hak ni ikat bahagian depan. Faham tak gitu?
kerja nak jadi nak tunjuk. Faham tak Mi? Mi sini. Kain dia kain. Mai sini. Tapi tak payah tu lah, tak payah masuk video lah. Macam buat Mi. Buat cawak kotel gitu. Orang Terengganu kata cawak kotel. Gitu. Masuk. Gitu. Masuk. Berarti kat kain di pinggang saya. Faham tak ya? Dua kain. Ataupun kalau tak tu hak yang kita nak faham benda hak yang disebut. Adakah kena buat gini, wajib kena buat gini? Tak. Ni nak kabar cara dulu gini ya. Takut. Sebab ya ada orang pun tak pandai. Ada orang pun kabar pun tak faham. Kena tunjuk kok. Nak buat orang ni. Tak sama kan? Ada segelintir, bukan semua. Ada segelintir begitu. Ya tikah seperti tali pinggang. Dia tikah ni sesuatu yang diikat di pinggang. Okey. Jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zaman kita ni pakai apa? Spender lah. Mudah aja. Fa in ihtajat fi raf'i ad-dami aw taqlilihi ila hashwin bi nahwi qutnin wa hiya muftiratun wa lam tata'adha bihi wajaba 'alayha an tahshwa qabla ash-shaddi wat talajjum. Hak ni kita kena sambung esok pula lah. Kita lebih pukul 8 dah. Kita berhenti sini dulu untuk hari ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.